Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Jadi alhamdulillah, jadi kita akan membaca kitab yaitu Maraqil Budiyah lil Imam Al-Fadil Al-Wara' Al-Kamil Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi, alamatan Bidayatul Hidayah li Hujjati Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Nafa'ana Allah Ta'ala bihima wa bi ulumihima. Amin. Jadi di sini kita akan membaca kitab ini, yaitu Maraqil Budiyah, yaitu syarah bagi kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam bab tasawuf, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah, begitu. Jadi kita akan tengok yang pertama. Kita tengok yang pertama di sini, Al-Qismul Awal. Kita baca matan dulu di sini. Kita tengok Al-Qismul Awal fi Ta'ad di sini, iaitu Al-Qismul Awal, bahagian yang pertama pada segala taat. Jadi alif lam di situ merangkumi semua segala taat, segala jenis ketaatan. Ilam, ketahuilah kamu, anna awamirullah ta'ala faraid wan nawafil. Jadi ketahuilah kamu bahwasanya perintah Allah itu merupakan ada yang fardu dan ada yang sunat. Fal fardu rasul mal wa huwa aslu tijarah wa bihi tahsulun najah. Jadi ia merupakan yang fardu itu merupakan modal perniagaan, dan ia merupakan asas kepada perniagaan, dan dengannya terhasillah kejayaan. Wan naflu, kita tengok di situ adapun apa yang kita sebut sebagai nafil, iaitu yang sunat, huwa ribhu wa bihil fawd bid darajat. Qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarrabun bimithli ada ma taradtu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya min nawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Begitu. Jadi di sini kita akan buat maknanya sedikit kupasan tentang apa yang telah kita baca tadi. Kita akan tengok tentang apa yang kita baca tadi. Di sini sebenarnya di sini yang artinya Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis Qudsi, tidak ada satu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadat yang Aku fardukan ke atas mereka. Dan sentiasa seseorang hamba menghampirkan diri kepada Aku dengan menambah amalan yang sunat-sunat setelah mereka melakukan yang fardu, sehingga Aku mencintainya. Maka apabila Aku telah menyintainya, maka Akulah
pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan akulah lidahnya yang ia berkata-kata dengannya, dan akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Itu yang kita baca tadi sampai situ. Dan kalau kita tengok syarahnya pula di bawahnya, sebab ini kitab ni Marakil Ubudiyah, jadi dia ada syarah Al-Qismul Awal. Jadi bahagian pertama min qismi ma'na taqwa fi ta'at. Jadi kita tengok di sini, iaitu bahagian pertama daripada dua bahagian bagaimana takwa itu adalah pada ketaatan-ketaatan. Jadi kalau kita tengok lagi, ada di situ, i'lamu anna awamirallahi ta'ala nawani. Di situ. Jadi ketahuilah bahawa perintah-perintah Allah Ta'ala itu ada dua nauk, dua bagai lah, dua nauk ni, dua bagai, dua nauk, pelbagai, dua bagai, dua nauk, dua bagai nauk, nawani, jenis, dua jenis. Apa dia? Di depan tu ada lagi faraid wan nawafil. Fal fardu rasul mal, ayu asluhu. Itu maksudnya di situ. Lagi wahwa aslun tijarah wa bihi tasulun najah minal mahalik. Ada di situ. Jadi maknanya di sini ketahuilah bahawa perintah Allah Ta'ala itu dua bagai, ataupun dua nauk, ataupun dua jenis, maksudnya fardu dan sunat. Maka yang fardu itu asas apa? Asas harta lah. Asas harta Rasul Mal, dan ianya juga asas perniagaan. Begitu kan? Asas harta dan asas perniagaan. Dan yang merupakan apa yang disebut sini sebagai kita kata sebagai penghasilan untuk kejayaan daripada kebinasaan. Macam tu. Kita tengok lagi, wan naflu war ribhu wa bihil fawd. Ada punya sunat-sunat tu yang merupakan apa? Keuntungan, dan dengannya kita dapat kejayaan. Itu dah. Ayu zafar bidarajat wahya tabaqat minal maratib. Tu kalau kita tengok lagi lah. Jadi dengannya kita didapatilah dan beberapa darjah, iaitu lapisan-lapisan martabat. Itu syarah je lah. Kita tengok lagi. Kalau kita tengok syarahnya ada lagi panjang tu. Itu. Tapi tak apalah, sebab syarah ni pun dia cerita yang tadi juga. Jadi kita dia cuma tengah sedikit saja, saja lagi. Kita tengok yang mana yang itu saja. Itu. Kita tengok apa yang mungkin ada kemusykilan, baru kita akan huraikan itu syarahnya. Itu dia. Kalau ilayya bin nawafil tu, itu maksudnya yakni tatawwu lah, yang sunat lah. Lagi mana lagi? Itulah, tak apa, kita baca lagi matanya. Ambil matan. Jadi kalau kita tengok di sini sambungnya lagi yang tadi ya, matanya. Tengok lagi. Mana dia? Ya. Itu. Walan. Di sini dia mulakan dengan walan. Walan tafsir ayyuhat talib
ila al-qiyami bi awamirillah ta'ala illa bi muraqabah qalbika wa jawarihika fi lahzatika wa anfasaka min khain tasbahu ila khain tamsi. Itu. Jadi kalau kita tengok di situ, kita tengok lagi. Jadi kita akan tengok huraian dari situ yang tadi lah. Tengok. Jadi seterusnya dan engkau wahai penuntut di sini tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati dan menguasai seluruh anggotamu pada sekalian masa, dan nafasmu bermula dari pagi sampai ke petang. Itu yang tadi tu. Kalau kita tengok walan, bila sebut walan tak mana tak sampai lah. Wahai Talib, itu menuntut. Walan tasih tak sampai. Wahai menuntut. Ayuh Talib, ila al-qiyami bi awamirillah, kepada mendirikan apa? Semua apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, melainkan dengan muraqabah, dengan muraqabah hati kamu dan seluruh anggota kamu. Macam tu. Jadi itu maknanya dalam ya, masuk di situ. Jadi masuk di sini, kalau kita tengok dari segi huraian yang di bawah itu, dia kena tengok syarah dia. Walan tafsil Aisyah Talib, dia kata apa di situ? Di situ kalau kita tengok lid darajah aliyah, lid darajah aliyah, maksudnya di sini wahai orang yang mencari apa? Darjat yang tinggi lah. Penuntut tu orang yang mencari, walan tafsil dia kata Aisyah Talib. Yang Talib apa? Talib lid darajatil aliyah. Itu buku syarahnya. Itu yang mencari darjat yang tinggi lah. Macam tu. Itu kalau kita baca macam tu lah. Ila maqamil ihsan allazi huwa haqiqat. Kalau kita baca di situ. Ila maqamil ihsan allazi huwa haqiqat. Tapi kalau dalam matanya tak dinyatakan sampai macam tu. Jadi kalau kita tengok syarahnya ada. Jadi maksud tu. Jadi kita tengok lagi apa maksudnya di sini. Jadi apa yang dimaksudkan ini dah, kamu tidak akan sampai, maksudnya tak akan, sekali tak akan sampai. Bila diguna lan ni, lan tafsil, sekali tak akan sampai bila? Sampai kiamat tak akan dapat. Bila diguna kalimah, kita kata perkataan lan tu lah, lan. Walan tafsil ayuhat talib, mana tak akan tercapai lah sampai bila-bila pun tak akan dapat benda tu. Itu kita kena faham. Begitu. Kamu tidak akan sampai kepada makam tu. Darjat yang tinggi itulah, wahai orang yang mencari darjat yang tinggi tu. Yang adalah hakikat mendirikan perintah Allah Ta'ala, melainkan dengan muraqabah. Apa ada maksud muraqabah ni? Kita tengok al-qiyamu bi awamirillah Ta'ala illa bi muraqabah qalbika wa jawarihika.
Jadi dia ada situ kita tengok syarah tu situ kita nampak di situ. Di syarah tu dia kata apa, kita tengok situ kata wahwa dawamu mulahadatik ay ishtighal qalbika was tikrak a'dha'ika ma'allahi ta'ala. Itu dah. Maknanya di sini yakni memerhati hati tu dan anggota-anggota kamu tu agar sentiasa bersama dengan Allah pada setiap detik dan nafas kamu. Mana dalamnya tu maksudnya mula daripada kamu berada pada waktu subuh hingga kamu berada di petang hari. Itu yang tadi tu. Itu yang baca tadi sampai situ. Maksud dia macam tu. Hina tamsi tu masak sampai ke petang hari daripada mana? Daripada waktu subuh tu. Ketika mana? Ketika waktu subuh sampai waktu petang. Hina tu tasbah ila hina tamsi tu maksudnya daripada waktu subuh sampai ke waktu petang. Fa'lam anna Allah Ta'ala matla' ala dhamirika. Itu lagi, sambung lagi. Banyak contohnya di sini. Itu dia. Jadi kita kena faham satu persatu sini. Jadi kita nak tengok balik. Mana dia tadi? Dah habis dah tu. Kita lagi. Mana dia tadi? Sini lah. Faiza. Itu caranya. Kita tengok yang atas dulu. Mana dia tadi? Mana dia? Mana? Tadi. Tu fa'lam tu. Fa'lam anna Allah Ta'ala matla' ala dhamirika. Itu dah. Ini kita kena fahamnya tu. Jadi apa maksudnya? Jadi ayat tu begitulah. Jadi kita kena bahas satu persatu. Kita kena tengok ini tadi. Maka di sini kita tengok yang tadi kita baca sampai itu tadi, dan ketahuilah mana dia fa'lam tu, dan ketahuilah kamu fa'lam anna Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala tu matla' ala dhamirika, bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu. Tahu, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kamu. Kita tengok lagi. Mana dia? Wa musyrif ala zahirika. Lagi. Wa batinika. Itu dah. Itu lagi. Maksudnya di sini, dan dia menilik segala yang ada pada zahir dan batin. Jadi Allah Ta'ala tu menilik apa yang ada, ini tengok dia tu ala zahirika wa batinika, atas zahir dan batin Allah Ta'ala menilik atas itu. Wa muhib bi jami' lahzatika ataratika wa hatawatika wa sairi sakanatika wa harakatika. Panjang tu. Nanti kita tengok syarahnya nanti. Panjang. Dan dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu, dan segala langkah-langkahmu, dan segala
diammu dan gerakmu. Tahu semua. Tu panjang. Tahu semua. Pada setiap detik, semua sekali, langkahmu semua tahu. Jadi dia adalah mengetahui segala masamu, segala detikmu lah, maksudnya detik tu, lahdotik, tahu semua sekali ya. Lintasan hatimu, wa khataratika, apa yang terlintas di hati kamu, apa di pikiranmu lah, maksudnya kita kata apa, di pikiran, di balik apa yang pada lintas pada pikiranmu. Waktu watika tu pada langkahmu, wasair sakanatik, dan pada selian kedudukan diammu tu, yang kamu duduk kat mana tu, dan pada selian kamu gerak mana, sekalian diam dan gerak lah. Wasair sakanatik wa harakatik. Jadi semua Allah mengetahui segalanya. Wa annaka fi apa? Jadi kalau tengok di itu, wa annaka fi muhalatik wa hulwatik mutaraddid baina yadai. Itu. Jadi apa maksudnya di sini? Jadi kalau tengok di sini, iaitu dan sama ada engkau bergaul dengan orang banyak atau engkau duduk bersendirian, begitu. Itu apa lagi? Fala yaskun fi mulki wal malakut sakin. Itu nanti kita tengok syarahnya itu. Maka tidaklah yaskun sakana yaskunu fil mulki wal malakut sakin. Apa maksud tu? Jadi di sini sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu, maka tidak diam sesuatu yang diam di alam, kita kata alam mulk, alam yang nampak oleh manusia, kita panggil alam mulk, alam yang nampak oleh manusia, dan alam malakut, kita sebut alam malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia tu alam malakut. Jadi segala alam tu, alam mulk dan alam malakut tu, jadi maknanya maka tidak diam sesuatu yang diam di alam mulk, alam yang nampak, dan alam malakut, alam yang tak nampak oleh manusia, dan tidak bergerak segala yang bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu, melihat dan mengetahuinya seperti firman-Nya. Ada lagi lah, kita tengok di situ. Ada. Itu yang fala yaskun fil mulki wal malakut sakin wala yataharrik wala mutaharrik illa tu wa jabarus samawati wal ard matla' alaihi ya'lamu. Ada lagi tu sama tu khainatul ayan wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu sir wa akhfa itu. Jadi panjang di sini. Jadi kita tengok di situ apa maksudnya, ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfi sudur. Itu dah. Mana tadi? Kalau kita tengok di situ, itu tu. Ya'lamu kha'inatul ayun wa ma tukhfi sudur. Ada lagi, wa ya'lamu asrarra wa akhfa. Itu dah.
Dan maksudnya di sini iaitu dia iaitu Allah mengetahui pandangan mata yang hianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Begitu. Dan ada lagi firman Allah lagi di sini, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu fa'innahu apa dia ya'lamu sarra wa akhfa. Iaitu maksudnya di sini Allah Ta'ala mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi lagi. Gitu. Itu dia cerita dah. Jadi panjang ceritanya di sini ya. Ini bab tasawuf panjang. Jadi kita boleh tengok balik. Iaitu nak tengok syarahnya di situ panjang. Kalau kita tengok satu persatu memang panjang. Mana tadi? Fa iza aradta al-muraqabah, maka apabila menghendaki engkau akan muraqabah yang tadi ya. Fa'lam anna Allah Ta'ala mutlaq. Ketahuilah bahasanya Allah Ta'ala itu apa? Mengetahui. Mutlaq di sini kalau tengok syarah dia kata ayat alim, yang mengetahui. Ala dhamirika, iaitu dhamir di sini iaitu hati kamu. Ayu qalbika tu. Jadi kalau tengok syarah pun kita nampak di situ apa maksudnya. Musyrif di sini iaitu ayu nazirah. Musyrif ni nazir. Musyrif ni nazir. Kalau ada ambil peperiksaan dan sebagainya, ada musyrif, ada nazir di situ. Jemaah nazir. Ni nazir mana Allah mematikan kita macam jemaah nazir juga macam tu lah. Dan ibaratnya macam tu lah. Mana Allah sentiasa memati kita. Macam tu. Ala zahirika wa batinika wa muhit. Dan mati atas apa? Atas zahir kamu dan juga batin kamu. Itu. Wa muhit. Tu kita kena faham sungguh-sungguh tu. Di situ. Itu hakikatnya sebenarnya. Jadi apa yang menjadi maknanya di sini semuanya sekali lah. Mana semuanya sekali. Apa yang meliputi atau semua sekali. Benar Allah mengetahui segala-galanya. Ayu, dia kata tu apa maksudnya? Ayu dia kata di sini kalau kita tengok ayu apa? Ayu sini mana tadi? Kalau kita tengok di sini iaitu mana tadi? Iaitu bi'ilmi tam, dengan ilmu yang sempurna. Jadi Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmu yang sempurna. Bi'ilmi tam. Macam tu. Tu kita baca ni, kita ni. Bagus kita ni. Syarah kitab Bidayatul Hidayah dalam bahasa Arab ni. Kita ni bagus ni. Jadi kita tengok satu persatu dia terangkan tu. Ilmu tasawuf. Jadi kita nak inilah nak mengamalkan. Sebab dalam sebenarnya dia ada sebenarnya kita kena tahu mula-mula sekali asas agama adalah ilmu usuluddin, ilmu tauhid, akidah. Itu kemudian dan beramal ilmu fiqh. Dan satu lagi kita nak memperelokkan amalan kita itu tasawuf di sinilah. Kita tengok cantikkan amalan kita. Jadi kita nak tahu di sini sebenarnya betul tadi kita faham betul-betul sebenarnya walan tafsil ayat talib tu li darajatil aliyah. Jadi tak akan tercapai lah wahai penuntut, orang yang mencari. Penuntut ni orang yang mencari. Talib ni penuntut. At-talib nak cari darjat yang tinggi. Di mana? Ialah makam ihsan, sampai ke makam ihsan allazi huwa hakikat. Jadi dia makam yang hakikat. Jadi kita faham macam tu. Kita baca ni di sini. Jadi al-qiyamu bi awamirillah ta'ala illa bi muraqabah qalbika wa jawarihaka. Iaitu kita tak akan terjemah melainkan tak ada illa di sini. Jadi kalau kita nak mendirikan segala semua apa maksudnya awamirillah ni, segala perintah Allah Ta'ala. Sebab ni kita kena faham iaitu at-taqwa. Mana taqwa? At-taqwa imtisalu awamirillah wa tajtinabu nawahi. Maksudnya menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Itu taqwa. Itu takrif taqwa. Jadi kita dalam berusaha untuk menjunjung segala perintah Allah Ta'ala ni, iaitu kita nak al-qiyamu bi amrillah Ta'ala ni,
dia tak akan tercapai sebenarnya, melainkan dengan muraqabah. Muraqabah apa? Muraqabah pada hati dan segala anggota. Itu kita kena faham tu. Mana masuk dengan hati dengan segala anggota, mana kita kena macam kita kata mana kita kena masuk dalam tu. Masuk dia macam tu lah. Dengan hati dengan anggota kita. Bukan maksudnya kalau orang panggil orang kata ada surface, tak mahu lah, kita kena masuk ke dalam tu. Mana kita bila nampak, bukan maksudnya kalau kita nak menjalankan segala tu perintah Allah Ta'ala tu, mana kita kena bagaimana dengan perasaan, dengan hati kita, dengan badan kita, jiwa kita sekali masuk ke situ. Maksud dia macam tu. Itu mana dalam maksudnya di sini. Bukan sekadar ada surface sajalah saya kata macam tu. Tak boleh. Itu dalam maksudnya. Jadi sini memang walaupun ayatnya macam ni, tapi kalau kita tengoklah bahawa dia dawamu mula khidatikah ni. Jadi mana sentiasalah kita kena buat apa tu. Itu nak faham tentang muraqabah tu. Kita nak kena hati kita, nak kena dalam keadaan kita kena apa? Dengan maksudnya kita kena memerhati hati kita tu, muraqabah, kena periksa hati kita. Dengan periksa hati kita, dengan anggota kita tengok hati kita tengok anggota kita supaya dia bersama-sama dengan Allah Ta'ala. Muraqabah ni periksa, tengok betul-betul, tengok tilik betul, tengok betul-betul, tengok betul-betul, kita periksa hati kita paksa jiwa kita, badan kita semua sekali, kita tengok adakah kita mengarah kepada itu. Macam tu. Itu yang dimaksudkan dengan itu. Kalau tidak, tak akan tercapai. Sebab tu walan tasil ajal talib, tak akan tercapai. Sebab bila kena di sini kita, kalau kita belajar bahasa Arab di sini, kalau kita cakap lan di sini, lan tasil, maksud tak akan tercapai sampai kiamat. Tak akan tercapai dah. Maksudnya kalau setakat ada space tu tak akan sampai. Jadi maksudnya kita kena bila kita menjunjung segala perintah Allah Ta'ala tu, mana kita buat sungguh-sungguh. Orang kata bukan, orang kata apa, sampai 10 umur, bukan perkara yang remeh-temeh, bukan, kita buat sungguh-sungguh. Ini mana kita perhati dulu hati kita, kita petik anggota badan kita, kita tengok adakah kita bersama-sama. Maksudnya kita nak semuanya ini bersama sekali, bersatu untuk ke arah menjalankan segala titah-titah Allah Ta'ala. Macam tu, dengan hati kita, dengan anggota kita sekali. Itu jadi agar kita bersama-sama, agar semuanya itu bersama dengan Allah Ta'ala pada setiap detik dan setiap nafas kita, setiap detik dan nafas, setiap masa. Daripada mulai pada subuh sampai petang, ada sebut tadi tu. Daripada waktu subuh tu, ketika mana? Ketika waktu subuh. في وقت صبحي lah, حين تصبح إلى حين تمسي. Jadi daripada waktu subuh tu sampai waktu petang, fil masa gitu, sampai petang. Setiap hari tu bukan cakap pagi, bukan cakap pagi sampai tengah hari lah, tapi sampai petang. Macam tu. Kita kena faham. Panjang ni sih kalau nak uraian. Faiza arta, apabila mengendaki engkau al-muraqabah, faiza arta al-muraqabah, apabila mengendaki engkau akan muraqabah, akan nak memeriksa diri kamu yang tadilah, memeriksa hati dan anggota sekali itu, fa'lam, ketahuilah anna Allah Ta'ala mutlaq, ketahuilah sebenarnya Allah Ta'ala buat apa? Mengetahui. Alim, mengetahui apa? Mengetahui ala domirika, apa yang ada di hati kamu sebenarnya Allah Ta'ala tahu. Tak payah sembunyi lah, memang Allah tahu. Qalbik tahu. Wa musyrif, jangan Allah Ta'ala sebagai musyrif. Apa lah? Nazir, jadi nazir lah. Menjadi nazir, atau jemaah nazir macam tu lah. Tapi Allah Ta'ala Maha Esa, jadi Allah Ta'ala yang menjadi nazir kita, memahati kita. Memahati kita bukan cakap hati lah, menilai kita dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala tahu kita, hati apa tertanam dalam hati kita dan sebagainya. Allah Ta'ala tahu. Ala zahirika wa batirika wa muhit. Jadi kata segala apa, kita kata zahir kita dan batin kita, dan segala yang meliputi yang Allah semua sekali lah. Yang ilmu tam, jadi dengan ilmu yang sempurna. Pada sekalian apa, pada setiap masa,
pada setiap semua sekali, setiap masa, setiap apa yang terlintas di fikiran kamu, fi balika, mahtar fi balika, atau apa yang terlintas pada fikiran kamu, fi balika ni pada lintasan pada hati atau pada perkara pada fikiran lah, kita kata lintasan pada otak kita lah. Apa yang kita fikir Allah Ta'ala tahu semua sekali. Wa khutuwatika, dan apa sekalian langkah kita semua Allah Ta'ala tahu. Bila cerita ke mana saja kamu pergi Allah Ta'ala tahu. Wasa'ir sakanatik, dan sekalian yang apa yang kamu diam semua tahu. Fil ma'asi wa ta'an, pada pekerjaan yang maksiat dan pekerjaan yang taat. Wa harakatika fi zalik, dan pergerakannya pada yang demikian itu. Macam tu. Jadi panjanglah contohnya contoh ni. Jadi kita ambil lagi cerita tentang tu. Jadi maknanya sebenarnya untuk mengejarkan ketaatan kepada Allah Ta'ala ini, mana yang pertama sekali ialah macam dikatakan tadi lah, kita kena periksa anggota badan kita. Mula sekali periksa hati kepada anggota badan kita. Macam tu. Maknanya apa yang kita lakukan ni sebenarnya Allah melihat kita. Allah mengetahui, Allah melihat kita. Setiap apa yang kita lakukan, Allah melihat kita. Macam tu. Jadi kita kena lakukan semua itu. Maknanya semua anggota kita mestilah selari ke arah itu, ke arah melakukan peribadatan kepada Allah Ta'ala. Itu ya. Jadi agak panjang di sini itu, dan nanti kita akan sambung lagi lah yang lain. Pada yang akan datang ada banyak di sini, tapi ini pun dia agak panjang. Nanti kita akan sambung yang akan datang. Kita tengok sikit, mungkin lagi ada sikit lagi, kita tengok sedikit lagi. Ni ada sedikit lagi. Wa ta'addab ayuhal miskinu zahiran wa batinan baina yaday Allah Ta'ala. Ta'addabul 'abd ad-dalil muznib fi hadratil mulk al-jabbarul qahhar. Itu dah. Jadi sini apa maksudnya? Ada lagi tu. Kalau kita nak sambung bicara tu memang agak panjang lah. Tapi sebab ada sedikit lagi tu, kita tengok sikit lah tentang ni. Sikit lagi tentang ini. Jadi maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu, baik zahir ataupun batin. Kata adabu, maka jagalah adab-adab kamu. Maka jagalah adab kamu lah di hadapan Tuhanmu, baik zahir ataupun batin, seperti beradabnya seorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Begitulah. Itu maksud yang tadi. Dan seterusnya, iaitu kalau kita tengok lagi, dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang Dia larang, dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya kehadiranmu. Begitu. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali engkau aturkan waktumu baik-baik, dan engkau susunkan wiridmu, bacaanmu dari pagi hingga ke petang. Maka dengarlah baik-baik, kerana aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu, mulai dari kalau tengok ada disebut di situ, engkau bangun tidur di waktu pagi sampai kepada engkau kembali ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya.
Itu yang maksudnya tu. Tu yang terakhir sampai tu yang tu. Wastahid anna la yaraka mawalaka khaisu anhaka. Itu. Ada situ sampai habis tu. Wala ya wala ya يقتلك حيث أمرك ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مسائك إلى مسائك sampai ke waktu petang lah. Lagi di situ jadi begitu sampai habis di situ. Kalau kita tengok di situ itu dah. Jadi maknanya di sini sebagai kesimpulannya di sini kalau kita tengok ada syarahnya sikit di situ. Apa maksudnya? Kita tengok balik sikit lagi yang terakhir tu. Mana dia? Syarahnya. Wastahid ayu fabtulu taqatik fi. Sudah. Kalau kita tengok. Jadi apa maksudnya di situ? Jadi maknanya hendaklah kamu apa di situ? Wastahid itu maksudnya macam ijtihad lah. Ijtihad. Maksudnya di situ kita kena bersungguh-sungguh lah. Maksudnya bersungguh-sungguh. Kita kena bersungguh-sungguh di situ. Ayo fabzulu taqatik fi. Adalah kamu bersungguh. Sungguh macam mana? So fabzulu ni kita gunakan semua segala kekuatan kita tu. Taqatik lah, kekuatan kita tu pada apa? Dulu tu mana kita gunakan habis. Kita macam nak kata belanja macam tu lah, membelanjakan segala kekuatan kita menggunakan macam tu. Bazlu majhud lah maksudnya. Kalau istilahnya dipanggil bazlu majhud. Macam tu. Jadi ringkasnya disebut bazlu majhud, tapi ini tak ada lah, tapi saya sebut itu macam tu lah maksudnya. Bazlu majhud. Jadi kita kita kerah habis seluruh kita punya kekuatan kita tu. Bazlu majhud. Fi apa? Kita tengok lagi. Fi di sini an la yaraka mawlaka haisu. Maksudnya agar Tuhan kamu tidak melihat kamu berada di tempat yang dia tegah kamu. An la yaraka mawlaka. Mawla ni kan ni Tuhan kamu lah. Haisu di mana apa? An la yaraka mawlaka haisu ayu fi mawdi'. Yani pada tempat yang mana? Kita tengok tu. An la yaraka mawlaka haisu ayu fi mawdi'. Yani bahawa mana agar Allah Ta'ala tidak melihat kita di mana, pada tempat yang mana, tempat dahaga tu, tempat dilarangnya kamu pergi ke situ. Jadi jangan pergi ke situ. Macam tu. Dan tidak luput kamu di tempat yang diperintahkan kamu. Maksud tempat yang diperintahkan berada itu kamu tak ada di situ. Fakdun tu dia tu wala dia dengar di situ itu. Kalau kita kata di sini maksudnya ya tukar di situ wala ya kau haisu mana dan tidak meluputkan kamu tu di mana haisu mana ayu fi mawdi' mana tempat yang diperintah kamu pada tu, amruk, tempat diperintah kamu pada tu, tapi janganlah kamu luput daripada situ. Mana jangan kamu tak ada di situ lah maksudnya. Fakadnya jangan kamu tak ada di situ. Lagi kita tengok lagi apa ada di sini maksudnya. Panjang sini sebenarnya.
Jadi kalau tengok Ayub abdulu tu wasaka fi tahsil ijtinabi ma'asi wa tahsil ada itaat litasil ila nihayatul matlub. Jadi maksudnya di sini iaitu mengerahkan segala kekuatan tu bazlu tadi tu, mengerahkan segala kekuatan kamu tu untuk supaya dapat menjauhi segala apa, ada disebut itu, menjauhi segala bentuk maksiat dan dapat menunaikan segala bentuk taat agar kamu sampai kepada penghujung pencarian kamu, sampai kepada nihayah tempat apa, sampai penghujung maksudnya, sampai ke penghujung nihayahnya tu, sampai ke penghujung apa nihayah kita, sampai ke penghujung lah maksudnya. Apa lagi kita tengok lagi di sini, penerangan ni bagus sini, kita baca sikit sebab memang bagus di sini. Mana lagi di sini kita tengok lagi. Walan kita tuqadiru ala zalik, mana ada kamu tak akan sekali-kali berkuasa kat atas demikian itu, al-ijtihad maksudnya, illa melainkan bi'ana tawzih ayo taksim apa, yakni maksudnya sini kamu tidak akan berkuasa di atas kesukaran sebegitu, melainkan dengan bahawa kamu agihkan waktu tu kamu tu, dan kamu aturkan wuri-wuri dan tugasan-tugasan harian kamu tu mula dari subuh sampai ke malam. Tidak capai lah benda tu. Tu maksudnya. Dalam maksudnya, mana kamu tak akan sekali-kali berupaya untuk memberikan itu, maksud ijtihad lah, melainkan dengan kena membagi-bagikan lah masa-masa kamu tu awqatik watarattabu awradik, masa dan kita susun lah segala wuri-wuri kita tu, wuri kamu tu, ayo apa, tengok tak apa nampak di situ, paparan itu tak apa nampak. Jadi kalau kita tengok di sini, mana ada tadi sikit lagi, wallahi ifuka. Jadi di sini wadaifunya apa yang kamu buat tu lah. Mana lagi? Daripada mana? Daripada waktu subuh sampai waktu petang. Sampai waktu petang. Sampai petang lah. Ada lagi. Ada sambung lagi situ. Ada fa'asok ayum mil ila ma yalqa ayuma yablagh ilaika min awamirillah ta'ala al-matlubah alaika min hain tastaqidu min manamika ila waqti rujuika ila jaika hatta tanam. Ni sampai tidur ni macam tu. Jadi maksudnya di sini ialah maka ghairahlah kepada apa yang sampai kepada kamu tu daripada perintah-perintah Allah Ta'ala yang dituntut kamu melakukannya mula dari saat kamu bangkit dari tidur hingga ke saat kamu kembali ke tempat tidur kamu untuk kamu tidur semula, macam tu lah. Itu cerita yang panjang itu. Ini itu cerita dah panjang. Itu dan akan datang faslun fi adabil istiqad minan nam wa adabul libas ataupun lubs, macam macam kita nak pakai pakaian pengajian ni, ada kita bangun daripada tidur dan memakai pakaian. Itu kemudian lah. Jadi apa yang maksud ini, sebagai kesimpulannya atas apa yang telah kita bacakan tadi, sebagai kesimpulan itu kita kena ingat balik apa yang kita kena daripada mula sampai pada akhir tadi. Sebenarnya ialah apa yang kita baca tadi ialah tentang adab-adab untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi dia ada adab dia. Apa adab-adabnya? Yang pertama kali kita kalau kita imbas balik kembali tadi, jadi yang pertama sekali dimulai dengan yang penting sekali disebut, iaitu mula-mula diceritalah tentang perintah Allah Ta'ala tu ada yang fardu dan ada yang sunat begitu, dan yang fardu tu diibaratkan sebagai modal perniagaan dan keuntungannya adalah yang sunat-sunat macam tu lah. Tapi walau macam mana sekalipun sebenarnya segala apa yang dituntut itu dicari itu, wahai ini peringatanlah kepada orang-orang yang mencari maksudnya darjat ketinggian di sisi Allah Ta'ala, sebenarnya tak akan tercapai melainkan
sampai ke peringkat mana? Sampai peringkat kita meraqabah hati dan juga jawarih kita. Mana kita meraqabah di sini, mana kita periksa hati kita periksa badan kita, anggota kita semua, adakah semuanya itu menuju fokus kepada menunaikan segala tanggungjawab Allah Ta'ala. Begitu maksudnya. Kalau begitu maknanya apa yang kita perlu buat itu maknanya di sini, iaitu setiap masa ketika ketahuilah bahawasanya apa saja yang kita zahirkan, apa saja yang dalam batin kita sebagainya, Allah tahu segala-galanya. Apa terlintas dalam hati kita pun Allah tahu segala-galanya. Jadi begitu. Jadi kita jangan nak sembunyilah, begitu itu maksudnya. Itu. Dan kita kena bersungguh-sungguh. Apa yang disebutkan sebagai bazlul majhud, iaitu mengerahkan segalian mana bersungguh-sungguh kita itu, segala kekuatan kita itu, segala upayaan kita itu, tenaga kita, semua itu kita kerahkan untuk ke arah menunaikan segala perintah Allah Ta'ala. Awamirullah, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Maksudnya janganlah kita pergi ke tempat-tempat yang tidak maksudnya janganlah kita mengarahkan kaki kita ke tempat maksiat dan sebagainya. Janganlah berada di tempat maksiat, tempat yang tidak di tempat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan janganlah pula kita tidak berada di tempat yang disuruh kita pergi, di masjid dan sebagainya, mana kita kena berada di situ. Dan kemudian ada satu lagi, iaitu apa kita dapat tadi, iaitu daripada pagi sampai petang sampai juga malam sampai bertidur, kita kena atur di segi zikir-zikir, wirid-wirid kita dan sebagainya, tiap ketika, tiap masa, untuk mengingati Allah Ta'ala. Itu ini dalam dia punya itu peringkat awal ni, iaitu pada mengerjakan taat, segala ketaatan kepada Allah Ta'ala itu ada adabnya. Itu begitulah apa yang dapat daripada kitab Bidayatul Hidayah pada peringkat permulaan ini, ada di situ. Ada lagi lah sambungannya tu, kita akan tengok lagi panjang di situ. Jadi itu. Dan terakhir sekali, mudah-mudahan kita semua mendapat taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala dalam mengerjakan menuju segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Maksudnya memtisalu awamirillah wa ijtinabun nawaqihi, itu dalam menjalankan takwa, menunjung segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.